ataupun tidak. Itu sangat penting. Buat masa ini kerajaan, bukan masa inilah, keputusan dan dasar kerajaan adalah vaksin ini adalah secara sukarela. Yang kita baca baru-baru ini yang keluar daripada sebuah negara yang telah melaksanakan program vaksinasi mereka dengan agak cepat ataupun kadar yang cepat, nyatakan bahawa vaksin Pfizer satu dos sahaja memberi keberkesanan tahap 85%. Namun demikian kita masih lagi belum buat kajian data tersebut dan kita masih lagi kekal jawatankuasa di bawah Adam dan saya masih lagi kekal dengan polisi iaitu 2 dos untuk Pfizer. Kemudian kalau sudah diberikan vaksin itu, laporan terkini dalam kajian di peringkat antarabangsa yang saya baca semalam, bahawa mereka yang sudah dapat 2 dos ni sudah dapat satu certificate where you can travel anywhere. Kita ada reservation dulu kalau suntikan dah diberi pun 2 kali. Ada pandangan awal yang mengatakan tak semesti dia ni dapat ditetapkan tidak akan terkena lagi dengan virus. Tapi kajian yang terkini bahawa itu ada pelindung dan kamu tidak akan menjadi carrier. Dulu asalnya kita kemungkinan walaupun dah 2 kali suntikan, you could be the potential carrier. Sendiri tak kena, tapi you boleh kena kalau you tak dapat suntikan yang sama. Tetapi sekarang ni dapati bahawa itu tidak benar. So kalau begitu saya dah bincang dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara berkenaan dengan vaksin dan COVID ni, kita nak memutuskan kalaulah begitu siapa yang sudah dapat 2 suntikan, mereka boleh pergi rentas negeri. Kenapa? Dia cocok tang sini. Tali apa ni? Dia cocok tang sini. Memang sampah. Cubaan. Dia cocok tang sini, dia cocok tang sini, dia cocok tang sini. Dia cocok tang sini aja. Hai Memang. Kita telah menerima berita tersebut. Kumpulan teknikal sedang mengkaji maklumat yang telah diperolehi dan mereka akan membuat sure kepada CITF seperti biasa. Sama ada mereka yang telah terima Sinovac, Pfizer mesti dilengkapi dengan 1 dos lagi. Populasi berusia 60 tahun ke atas yang telah lengkap vaksinasi, tak kira jenis vaksin, dan semua penerima vaksin Sinovac berusia 18 tahun ke atas perlu dapatkan suntikan dos penggalak pada Februari. Saya juga ingin menyentuh sedikit berkenaan dengan pemberian dos penggalak dan juga dos ketiga. Di sini saya ingin maklumkan bahawa ada perbezaan antara dos ketiga dengan dos penggalak. Kelompok ini apabila sudah sampai ke imuniti kelompok, maka jangkitan kepada mereka yang tidak divaksin, tidak menerima vaksin itu tidak akan berlaku. Itulah sains di belakang herd immunity. Apabila kita sudah sampai ke satu tahap di mana kita mengikut formula iaitu 1-1/R0. Itulah formula yang diguna pakai untuk kita mendapatkan peratusan herd immunity ataupun immunity kelompok. Akan ada mereka yang tidak akan dapat divaksinate sebab untuk makluman yang Muhammad Pontian sebagai contoh sekarang ini, mana vaksin-vaksin yang dibangunkan untuk COVID-19, kebanyakan daripada vaksin ini belum lagi diuji kepada kanak-kanak di bawah usia 12 tahun. Jadi mereka sudah pasti tidak akan dapat menerima vaksin yang pertama pada tahun depan. Ya, jadi ini mungkin peratusan yang tidak akan menerima vaksin. Jadi kita akan tumpukan kepada golongan dewasa untuk kita mencapai tahap immunity kelompok ataupun herd immunity yang saya maksudkan tadi. Ada kita akan buat keputusan, kalau tidak ambil dos penggalak, kira tak lengkap. Saya juga ingin menyentuh sedikit berkenaan dengan pemberian dos penggalak dan juga dos ketiga. Di sini saya ingin maklumkan bahawa ada perbezaan antara dos ketiga dengan dos penggalak. Dos ketiga diberikan kepada mereka yang mana
respon sistem imun mereka terhadap 2 dos tidak mencukupi dan memerlukan dos yang ketiga untuk respon sistem imun yang optimum. Kaedah digunakan kerajaan untuk hanya membenarkan rakyat Malaysia yang sudah menerima 2 dos vaksin COVID-19 merentas negeri dan keluar negara dilihat mampu menarik lebih banyak pendaftaran untuk mengambil suntikan itu. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, insentif seperti itu akan membuka lebih banyak penyertaan untuk mendaftar bagi mendapatkan suntikan vaksin. Bagaimanapun katanya, semuanya akan dibincangkan dalam mesyuarat sidang khas Majlis Keselamatan Negara atau MKN yang dipengerusikan Perdana Menteri. Belum buat keputusan sama ada dos ketiga ini, dos penggalak ini diperlukan untuk semua. Ya, ini masih lagi dalam perbincangan kumpulan pakar. Sama ada mereka yang tolak vaksinasi diwajib laksana ujian kendiri jika mahu rentas negeri. Kita telah kaji cadangan tersebut. Ya. Namun demikian, tidak ada cara untuk kita menguatkuasakan cadangan tersebut. Takkan kita nak ada sekatan jalan raya dan kita cek setiap orang yang keluar dan kita kalau dia tak divaksinasi kita suruh dia buat test dekat situ. Saya rasa rakyat lebih marah kalau berlaku kesesakan jalan di mana mereka dah tunggu nak balik kampung, tiba-tiba ada sekatan jalan raya di mana dia cek setiap orang yang tak divaksinasi kena buat ujian kendiri. Ini bukan macam gelembung Langkawi di mana jumlah dia tak ramai dan dapat dibuat di lapangan terbang Kuala Lumpur. Ini semua jalan keluar masuk daripada semua bandar ataupun daripada semua negeri dan sangat-sangat mustahil untuk kita semak. Ya, cuma SOP yang sedia ada, SOP MKN yang sedia ada akan terus dipakai. Maksudnya apa? Maksudnya kalau SOP yang sedia ada tidak membenarkan siapa-siapa yang tidak menerima vaksin untuk melakukan dine-in di restoran ataupun di kedai-kedai makan. Itu terpakai. Jadi walaupun kita akan kata hanya rentas negeri untuk mereka yang divaksinasi, tidak ada cara untuk kita mengawal pergerakan yang belum divaksinasi. Ya, saya akui kita tak akan ada sekatan jalan raya. Kita tidak menggalakkan tes antibody untuk vaksin COVID-19. Masih lagi tidak ada garis panduan klinikal untuk tes antibody mana yang boleh menghasilkan keputusan yang tepat ataupun accurate. Jadi kita harap bahawa orang ramai tidak akan menjalankan ujian test antibody kerana seperti mana vaksin bagi penyakit lain di Malaysia, vaksin COVID-19 ketika ini juga adalah secara sukarela, voluntary dan tidak diwajibkan.